Ancaman cyber di negara ini menunjukkan peningkatan mendadak setiap bulan dalam tempoh 9 bulan pertama tahun ini. Dalam tempoh berkenaan, jumlah keseluruhan adalah sebanyak 8,140 kes. Sebanyak 717 kes ancaman cyber direkodkan pada Januari, Februari 498, Mac 707, April 773, Mei 645, Jun 777, Julai 943, Ogos 1258 dan September 1822. Penipuan cyber merupakan salah laku tertinggi daripada 9 ancaman cyber yang direkodkan dalam tempoh tersebut, iaitu 3,326 kes. Manakala spam 1,710, cubaan pencerobohan 1,244, pencerobohan 708, kod fitnah 645, gangguan cyber 430, berkaitan gangguan 29, laporan mudah terdedah 25 dan penipuan perkhidmatan 23. Tidak dinafikan penggunaan internet telah menjadi gaya hidup kita. Tiada siapa yang dapat mengawal perjalanan maklumat di dunia cyber. Kebebasan yang tiada batasnya dalam dunia cyber menyebabkan aspek keselamatan seperti serangan cyber dan sistem data maklumat negara boleh terancam. Negara juga tidak terkecuali dan terpaksa berhadapan dengan ancaman cyber ini. Dan oleh itu, aspek keselamatan cyber ini amat penting dititikberatkan kerana dalam dunia tanpa sepadan, sebarang ancaman dan serangan terhadap negara boleh dilakukan beribu-ribu batu jauhnya. Untuk itu, bersama kami di studio pada hari ini ialah Dr. Amiruddin Abdul Wahab, Ketua Pegawai Eksekutif Cyber Security. Terima kasih Dr. Amiruddin. Sama-sama bersama kami tengah hari ini. Baik, cyber security mungkin buat permulaan, apa mungkin fungsi sebenar cyber security dalam konteks perbincangan kita hari ini? Hazel, Cyber Security Malaysia adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI Malaysia. Kami fokus kepada aspek keselamatan cyber di negara ini, di mana kami memberikan perkhidmatan teknikal cyber, kami juga memberikan latihan dan juga memberikan program kesedaran berkenaan keselamatan cyber. Pada masa yang sama, kami membantu pihak-pihak berkuasa dalam konteks seperti PDRM, SPRM, juga pihak-pihak berwajib seperti Majlis Keselamatan Negara dengan menawarkan perkhidmatan cyber kepada mereka. Dan kita tahu kes serangan cyber terhadap sistem komputer boleh menjadi ancaman kepada sektor ICT negara. Bagaimana doktor melihat senario ini? Tahap keseriusannya bagaimana? Ya, kita melihat itu satu aspek yang serius. Ini kerana kita tahu bahawa Malaysia sedang menuju kepada digital Malaysia. Bermakna semua sektor di dalam negara dia terikat juga dan ada link dengan sistem komputer. Sama ada mereka dalam sektor kerajaan ataupun sektor seperti pertanian, keselamatan dan sebagainya, tenaga. Kita lihat bahawa semua sektor berhubung dengan sistem ICT. Maka secara umumnya mereka juga terdedah kepada pelbagai ancaman dan risiko keselamatan cyber. Yang mana antara yang kita perlu perhatikan seperti mungkin serangan DDoS, iaitu Distributed Denial of Service, yang penafian perkhidmatan maksudnya, dan pada masa yang sama juga ada serangan malware ataupun malicious software, juga pengguraman dan juga serangan cyber espionage. Jadi ada pelbagai jenis serangan cyber yang perlu dihadapi dan difahami oleh semua pihak, sama ada umum maupun pihak kerajaan. Dan apa pula kategori serangan cyber yang sering dilakukan, Doktor? Ada pelbagai jenis serangan cyber yang dalam konteks kita di Cyber Security Malaysia, kita ada Pusat Bantuan Cyber 999 yang menerima pelbagai laporan insiden. Untuk statistik yang terkini pada 31 Oktober 2014, kita telah menerima sebanyak 10,732 insiden, yang mana penipuan dalam talian adalah sebanyak 4,069, spam dalam 3,116, intrusion atau penggodoman dalam 1,275, malware attack atau serangan malware yang saya katakan tadi dalam 674, dan serangan ataupun sexual harassment, cyber harassment ataupun gangguan cyber sebanyak 516. Jadi ancaman cyber ini dia boleh berlaku dalam aspek teknikal, iaitu seperti penggunaan dan sebagainya, juga dalam bentuk yang bukan teknikal, seperti mungkin serangan sexual cyber harassment. Jadi saya
tertarik dengan penipuan cyber yang merupakan salah laku tertinggi daripada ancaman-ancaman cyber yang disebutkan oleh doktor tadi. Mungkin doktor boleh berikan contoh apa yang dikategorikan di bawah penipuan cyber ini? Ada pelbagai. Contohnya, satu kita boleh lihat dalam konteks kita panggil phishing. Phishing ini mungkin kita ada website. Website yang seolah-olah website yang kita ingat yang genuine, yang betul. Tetapi bila kita klik, contohnya kita Maybank to you ke CIMB klik, kita ingat itulah website yang sebenar. Tapi bila kita klik, sebenarnya adalah website yang palsu. Jadi dia dipanggil phishing, di mana kita tertipu. Dia bertopengkan seolah-olah itulah website yang sebenar. Jadi dengan itu, kita secara tak langsung key in password dan username kita. Jadi ini satu aspek penipuan dalam talian. Satu lagi dalam konteks e-payment kita. Bila kita membuat pembayaran, kita order online, kita order sesuatu, tetapi duit yang bila kita dah bayar, deposit dan sebagainya, barangan tersebut tidak sampai. Jadi itu juga salah satu kategori dalam penipuan talian. Jadi itulah aspek yang kita, contohnya dalam konteks kita nak pergi pada digital Malaysia, kita hendak rakyat kita contohnya go online. Jadi perlu kita memahami aspek-aspek keselamatan di bidang cyber, khususnya dalam aspek penipuan di dalam talian. Jadi apa mungkin langkah yang diambil oleh cyber security untuk mengatasi ancaman, terutamanya melibatkan penipuan cyber, kerana memandangkan terutamanya apabila melibatkan laman web seperti yang bertopengkan bank-bank terkemuka di dalam negara? Ya, kita ada beberapa inisiatif. Satu, program kesedaran secara umum kepada masyarakat melalui program Cyber Safe, Cyber Security Awareness for Everyone. Jadi di mana kita menjelaskan tentang pentingnya kita bersedia dengan segala ancaman risiko cyber yang mungkin berlaku. Kedua, itu dari segi aspek pendidikan. Kemudian dari segi teknikal, kita ada inisiatif yang kita panggil Malaysia Trustmark atau MyTrustSeal, di mana kita provide pensijilan kepada website-website yang ada. Bila sesuatu website dia ada e-payment, ada transaction, e-business dan sebagainya, di mana pembayaran berlaku dalam talian, maka kita tidak tahu bahawa website tersebut adakah ia genuine, yang betul ataupun tidak. Jadi kalau kita membuat pembayaran pada website yang tidak betul, jadi kita akan tertipu. Jadi untuk itu, kita adakan inisiatif MyTrustSeal ini bagi memastikan bahawa website-website yang ada, satu, dia adalah yang valid. Kemudian dia ada aspek-aspek ciri-ciri keselamatan. Dia juga ada aspek-aspek ciri-ciri privacy dan sebagainya. Dan untuk itu, bila orang berjual beli dalam talian, dia akan lebih confidence. Jadi secara tak langsung, MyTrustSeal yang bersandarkan kepada satu guideline best practice daripada World Trustmark Alliance ialah untuk membina keyakinan kita untuk melakukan urus jual beli dalam talian tanpa kita rasa was-was. Mungkin secara mudah untuk analogi, kita provide sijil, ada certification pada website tersebut mengatakan dia adalah selamat dan dia boleh dipercayai. Macam kalau kita dalam sebuah restoran, kalau seorang Muslim, sesuatu restoran itu kalau tidak ada cap halal, kita tidak confident untuk masuk restoran itu. Mungkin halal, mungkin tidak. Maka begitu juga dalam konteks di alam cyber. Kalau website yang tidak ada pensijilan, contohnya MyTrustSeal ataupun Trustmark ini, kalau tak ada, kita tak sure adakah dia selamat atau tidak untuk gunakan. Tapi dengan adanya inisiatif ini, kita telah memberi satu jaminan keyakinan kepada pengguna bahawa kita boleh percaya kepada website ini untuk kita lakukan urus jual beli di dalam talian. Jadi setakat ini berapa ramai ataupun berapa banyak syarikat atau berapa banyak mungkin laman web yang telah pun diberikan pensijilan MyTrustSeal ini? Ya, dalam konteks kita ada satu inisiatif yang MyTrustSeal dan juga satu lagi Trustmark yang ada berkaitan. MyTrustSeal kita baru lancar untuk website yang tidak ada domain .my. Kita baru lancar dalam bulan lepas. Maka Malaysia Trustmark adalah inisiatif yang untuk ada domain .my. Jadi kita telah sijilkan hampir 50 website setakat ini dan kita sedang melakukan promosi untuk menjelaskan kepentingan adanya pensijilan Trustmark ini atau MyTrustSeal ini bagi membolehkan keyakinan kepada pengguna untuk menggunakan website tersebut dalam segala urusan jual beli di atas talian. Bercakap mengenai pensijilan MyTrustSeal, kerana difahamkan selama ini di sepanjang pemahaman saya untuk melihat sama ada sesuatu laman web itu selamat ataupun tidak, saya akan melihat sama ada di hadapan alamat laman web itu ada tertera HTTPS. Apa perbezaannya mungkin dengan pensijilan dan pensijilan MyTrustSeal ini dengan domain tersebut? Itu salah satu kriteria dalam aspek saya sebutkan tadi. Salah satu ciri keselamatan dalam website yang kita teliti ialah dari segi security atau keselamatan. Jadi bila ada HTTPS itu lebih secure sebab dia ada satu
dari segi security atau keselamatan adalah lebih ketat. Dan itu salah satu ciri. Selain daripada itu, dalam konteks kita di MyTrustSeal, kita berdasarkan saya katakan tadi best practice daripada World Trustmark Alliance, kita juga melihat aspek privacy sebab maklumat-maklumat yang dikongsikan itu tidak dikongsikan dengan sesiapa. Pada masa yang sama, kita juga buat checking bila sesuatu website itu dibuat urus jual beli, sama ada pembeli atau penjual itu adalah yang genuine. Dengan itu memastikan bahawa kalau ada apa-apa berlaku isu, maka kita dah tahu siapakah yang penjual, siapakah pembeli. Dalam konteks sekarang, ada kes yang kita pun tidak tahu siapa. Jadi bila website itu contohnya dia bangunkan hari ini, dalam 2-3 hari lepas itu dia contohnya dia delete. Jadi kita susah nak mengesan. Kerana kita tidak dapat memastikan kesahihan website tersebut. Ya, dan doktor pada awal perbincangan tadi ada menyebut mengenai Pusat Laporan Cyber 999. Bercakap mengenai aspek ataupun bidang kuasa di bawah Pusat Laporan Cyber 999 ini. Contohnya jika saya menghadapi mungkin menghadapi penipuan cyber berlaku kepada saya ataupun ahli keluarga dan saya menelefon pihak laporan cyber 999, apakah antara bidang-bidang di bawah kuasa Pusat Laporan Cyber ini? Adakah Pusat Laporan Cyber boleh membantu saya mendapatkan semula ataupun apa-apa sahaja kerugian yang saya hadapi dalam penipuan itu? Okey. Pusat Bantuan Cyber 999 adalah basically pusat bantuan teknikal. Okey. Okey, kita tapi pada masa sama kita bekerjasama dengan banyak pihak berkuasa, termasuk polis. Jadi jika berlaku penipuan contohnya, ia adalah satu yang kita anggap sebagai satu kes jenayah. Apa yang berlaku, kita juga akan berhubung dengan pihak polis dan membantu polis memberikan maklumat-maklumat yang berkaitan untuk mereka mengambil tindakan yang tertentu. Pada masa yang sama, Cyber 999 dia memang cuba membantu jika sesuatu berkaitan tadi dari segi penipuan cyber, kalau berkaitan teknikal, contohnya kalau kita kena serang virus ataupun malware attack. Jadi kita boleh bantu untuk analisa malware tersebut dan kita remove malware itu daripada PC dan komputer tersebut. Jadi Pusat Bantuan Cyber 999 dia menangani segala laporan berkaitan teknikal maupun bukan teknikal. Jadi macam kalau contohnya di alam nyata kita mungkin kalau ada call kita call 999, maka di alam cyber apa jua yang berlaku di dalam alam cyber, sama ada berbentuk teknikal maupun bukan teknikal, penipuan ataupun penggodaman dan sebagainya, boleh dilaporkan kepada kami kepada cyber999@cybersecurity.my. Dan kita juga ada beberapa phone dan talian dan sebagainya untuk kita berhubung. Dan jika kita dapati laporan insiden tersebut ada berunsur jenayah yang mana mungkin di bawah bidang kuasa polis, maka kita akan bekerjasama dengan polis untuk membuat penyiasatan tersebut. Jadi mana-mana laporan yang mungkin tidak ada kaitan tentang unsur-unsur jenayah dan sebagainya, contohnya, jadi kita akan membantu apa yang kita boleh. Apa mungkin perbezaan cyber security dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, peranannya? Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia dia adalah regulatory body, dan dia juga adalah enforcement agency, sebab bawah dia ada Akta Komunikasi dan Multimedia. Sebab ramai apabila berlaku sebarang penipuan melibatkan laman web atau sebagainya, mereka akan terus saja melaporkan kepada SKMM. SKMM dia sebab dia ada Akta Komunikasi dan Multimedia. Tapi pada masa sama tidak semua kes yang berlaku di dalam talian adalah di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia. Ada juga di bawah PDRM, ada juga di bawah Bank Negara dan sebagainya. Jadi kelebihan cyber security sebab kami bukannya agensi enforcement agency. Maksudnya di sini kami pusat pakar teknikal. Jadi kami bekerjasama dengan semua pihak, SKMM, PDRM, polis dan sebagainya. Jadi bila ada berkaitan tentang kewangan, maka dia banyak kepada Bank Negara contoh. Jadi kita akan menyalurkan maklumat bersama dengan Bank Negara. Jika ada unsur-unsur jenayah yang berkaitan dengan cyber, kita akan salurkan kepada pihak polis. Dan jika ada berkaitan contohnya penggodaman dalam internet, network dan sebagainya, kita juga akan bekerjasama dengan SKMM untuk menyalurkan maklumat dan membantu mereka dalam hal-hal berkaitan. Jadi memang kita ada kerjasama yang rapat, yang erat di kalangan semua. Jadi masing-masing ada bidang kuasa. Sebab polis pun ada akta dia dalam kaitan jenayah cyber, Computer Crime Act. Kalau macam contoh SKMM dan Akta Komunikasi Multimedia. Dan kita juga ada jenayah-jenayah yang mungkin tidak spesifik pada cyber. Jika ada isu-isu tentang seditious, akta hasutan dan sebagainya, itu bukan di bawah Akta Komunikasi, tetapi dia menggunakan
media cyber. Jadi apa-apa bantuan yang perlu, contohnya pihak berkuasa nak bantuan teknikal daripada kami akan bantu. Jadi itu peranan Cyber Security Malaysia. Kita juga membantu contohnya Majlis Kehormatan Negara jika berlaku krisis cyber. Apa-apa krisis cyber jika berlaku. Jadi kita memberikan bantuan teknikal, khidmat teknikal dan latihan dan sebagainya, dan kita membantu mereka mempertingkatkan lagi keupayaan di dalam menangani segala ancaman dan risiko keselamatan cyber jika berlaku. Apa pula undang-undang negara yang digunakan pakai untuk kes-kes tempatan, Doktor? Ataupun mungkin juga kes-kes yang, apa perbezaan mungkin cara penyelesaian untuk kes-kes tempatan dan juga kes-kes yang melibatkan laman web dari luar negara? Macam saya katakan tadi, apa juga kesalahan sama ada di alam cyber ataupun bukan di alam cyber, dia merupakan satu unsur jenayah yang perlu diambil tindakan. Jadi ada akta-akta dan undang-undang tertentu dan ada agensi-agensi berkaitan yang juga terlibat. Jadi dalam konteks kita memberi sokongan teknikal. Ya, contohnya mungkin kalau sesuatu kes profiling, siapakah yang di belakang tabir sesuatu website, satu Facebook dan sebagainya. Jadi kita akan bekerjasama memberikan maklumat tersebut kepada pihak berkuasa bagi mereka menyiasat dan mengenal pasti penjenayah tersebut dan diambil tindakan yang sewajarnya. Sama ada mereka di dalam atau di luar negara. Kalau di luar negara, pihak polis akan berhubung dengan Interpol. Dan itulah antara kerjasama yang kita lakukan antara agensi-agensi penguatkuasa di dalam negara dan juga kami sebagai agensi yang fokus kepada teknikal membantu aspek-aspek teknikal yang diperlukan oleh pihak-pihak berkuasa tadi. Baik, Doktor, bercakap mengenai serangan cyber. Okey, kita mungkin sedia maklum mengenai penipuan cyber dan motif di belakang sebarang penipuan cyber. Pastinya mungkin berunsurkan keuntungan dan sebagainya. Bagaimana pula dengan kes-kes seperti malware yang disebutkan oleh Doktor tadi? Apa mungkin faktor ataupun tujuan sebenar golongan-golongan tertentu menyerang sistem ataupun rangkaian komputer? Motif mungkin pelbagai. Ada mungkin motif dari segi political, ada mungkin dari segi ekonomik, dari segi espionage. Dia bergantung pada orang yang berkaitan. Apa-apa pun juga, bila sebut tentang malware, dia konsep dia ialah dia akan membangunkan satu apa dipanggil malicious software atau mungkin lebih mudah virus. Yang mana dia tanamkan melalui dia letakkan mungkin dalam attachment kita email ke dan sebagainya. Bila kita buka, jadi secara tak langsung kita akan diserang. Sistem kita ada diserang. Dan di situ dia akan mula mengumpulkan data-data berkaitan. Jadi kalau kita banyak mengumpulkan data-data peribadi dan kita letakkan dalam PC, maklumat-maklumat itu akan diambil oleh mereka tanpa kita sedari. Sebab itu kita perlu memahami ancaman risiko. Bila kita berada di dalam alam cyber, kita jangan anggap ataupun bersifat naif bahawa semuanya okey. Tapi kita walaupun dengan perisian antivirus? Yes. Perisian antivirus ada sesuatu yang langkah pencegahan yang terbaik. Dan kita hendaklah mengambil inisiatif jika boleh update selalu. Update selalu komputer kita supaya software yang ada adalah yang terkini. Supaya kita dapat menangani. Sebab serangan-serangan cyber, malware, virus dan sebagainya, mereka sentiasa update. Supaya jika mereka tidak boleh dalam version yang 1.0 contohnya, mereka akan cuba cari untuk masuk juga dalam sistem komputer kita dan mendapatkan maklumat yang mereka perlu. Jadi untuk itu bila kita ada antivirus, dengan ini kita akan dapat meminimalkan mitigate segala risiko yang mungkin berlaku hasil daripada serangan cyber tersebut. Baik, Doktor, tadi kita sedar bahawa ancaman cyber ini semakin meningkat. Malah kita lihat pun sudah melebihi 10,000 lebih daripada 10,372. Lebih daripada 10,000 kes untuk tahun sehingga Oktober. Dan saya pasti cyber security memegang peranan yang cukup berat sekali ketika ini untuk memastikan kes ini tidak terus menghadapi peningkatan yang cukup mendadak. Mungkin apa harapan Dr. Aminuddin? Saya mengharapkan supaya secara umum semua pihak, baik di peringkat masyarakat maupun di peringkat kerajaan ataupun pihak swasta, melihat ancaman risiko cyber ini sebagai sesuatu yang real, yang perlu dihadapi dengan kesedaran. Maksudnya di sini penting kita mendidik diri kita dengan pendidikan asas tentang ilmu ancaman keselamatan cyber, supaya kita tidak terperangkap dengan pelbagai perangkap yang dibuat oleh penjenayah-penjenayah ataupun mereka-mereka yang bermotif jahat untuk menggunakan alam cyber untuk memperdayakan kita. Dalam konteks kerajaan dan sektor swasta pula, mereka perlulah memperkukuhkan sistem keselamatan dari segi proses yang terbaik,
amalan terbaik, contohnya ISMS 27001, ataupun dari segi teknologi dan sentiasa mengadakan audit daripada sistem ICT komputer mereka, bukan hanya setakat meletak firewall, tapi sentiasa melakukan audit agar sistem pertahanan itu adalah sentiasa up to date di dalam menangani ancaman cyber yang sentiasa juga up to date dan dinamik dalam cuba menyerang dan memerangkap kita semua. Baik, terima kasih Dr. Amiruddin Abdul Wahab, Ketua Pegawai Eksekutif Cyber Security. Saya pasti itu peringatan yang cukup berguna sekali untuk masyarakat kita pada ketika ini. Apatah lagi ramai yang mungkin terlalu alpa ataupun asyik dengan pelbagai aplikasi telefon pintar ataupun dalam laman web yang ada pada ketika ini. Terima kasih sekali lagi Dr. Amiruddin. Mungkin pada kesempatan yang lain kita ada lebih banyak masa untuk berbincang.